Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya saya akan berkongsi berkaitan dengan risk taking skills yang bermaksud kepada kemahiran dalam mengambil risiko. Jadi sebagai seorang usahawan atau sebagai seorang ahli perniagaan, sudah tentu uh, kita akan terdedah dengan pelbagai cabaran, pelbagai risiko, pelbagai isu dan mihnah. Jadi sebagai usahawan perlu memiliki satu kemahiran berkaitan dengan macam mana kita nak mengambil risiko tersebut supaya tidak memudaratkan perniagaan ataupun tidak memudaratkan keusahawanan kita dan mengelakkan kita daripada terus gagal dalam bidang keusahawanan yang kita cebur. Okay. Risk, is it in you? Jadi objektif utama chapter ini adalah to know the concept of risk, to know why entrepreneurs take risk, to differentiate between risk and uncertainty, and to learn how manage risk for entrepreneurs advantage. Jadi insyaAllah kita akan cuba tengok macam mana kita nak tahu konsep kepada risiko, macam mana dan kenapa entrepreneur mengambil risiko untuk membezakan di antara risiko dan uncertainty. Benda-benda yang tidak pasti dan untuk belajar macam mana untuk menguruskan risiko untuk jadikan sebagai satu kelebihan bagi seorang usahawan. Okay, I believe that entrepreneurs all have sort of the same soul and that they are self-starter, unafraid, willing to take risks and accept the consequence. Sometimes they win, sometimes they lose, but they are always able to bounce back. Jadi ini adalah kata-kata daripada seorang scholar, founder of Amor All. Yang bermaksud dia percaya bahawasanya usahawan memiliki jiwa yang sama, self-starter, tidak takut dan sanggup untuk mengambil risiko dan sanggup menerima akibat. Jadi kadang-kadang usahawan ini dia menang, berjaya dan kadang-kadang dia gagal. Tetapi usahawan ini perlu memiliki satu sikap untuk bangkit kembali jika mana ia gagal. Jadi sebab itu usahawan perlu belajar satu kemahiran macam mana nak mengambil risiko. Risiko yang datang kepadanya dapat dijadikan sebagai satu peluang untuk lebih berjaya. We face risk every day. Sebenarnya kita berdepan dengan risiko setiap hari. Sebagai contohnya, bila kita bangkit daripada tidur, kan, kita nak berjalan, sambil-sambil kita berjalan pun sebenarnya kita berdepan dengan risiko. Apa risikonya? Mungkin kita terjatuh, mungkin kita tergelincir, mungkin kita terjeleput dan sebagainya. Kan, itu dalam perjalanan mungkin kita ke kelas. Macam-macam risiko yang kita hadapi. Cuma risiko itu macam mana kita menghadapinya supaya ia tidak memudaratkan dalam kehidupan seharian kita. Tak perlu takut dengan risiko, kita hadapi risiko dengan penuh keberanian. We face risk every day. Risk is simply the possibility of damage, injury or loss. Risiko adalah kebarangkalian damage, rosak, kecederaan atau hilang. Itu dimaksudkan dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan berlaku sebarang kerosakan, kecederaan ataupun kerugian. Business owner need to protect themselves against risk they face. Jadi seorang pemilik bisnes, seorang pemilik perniagaan perlu melindungi syarikat masing-masing atau organisasi masing-masing daripada ditimpa risiko sehingga memudaratkan perniagaan mereka. Risiko tu tetap akan datang, tapi bagaimana seorang usahawan atau seorang ahli perniagaan berdepan dengan risiko tersebut dan mengambil risiko itu sebagai satu cabaran supaya untuk lebih berjaya. Dan important to entrepreneur recognize potential risk
they face and prepare effective strategies to deal with them. Jadi penting bagi seorang usahawan untuk mengenal pasti potensi risiko yang mereka tempuhi dan bersedia dengan strategi untuk menyelesaikan semua risiko yang dihadapi. Tak usah bersedih, tak usah takut dengan risiko sebab risiko ini tidak dijemput. Ia datang dengan sendirinya. Jadi tugas kita adalah untuk mengenal pasti risiko dan bersedia dengan strategi yang efektif untuk menyelesaikan risiko tersebut. Useful to design contingency plan or alternative course of action. Contingency plan ni adalah jalan alternatif untuk kita mengambil tindakan kepada risiko tersebut. Mungkin kita memiliki banyak risiko dalam syarikat, sudah tentu kita perlu memiliki jalan penyelesaian atau strategi atau contingency plan dalam menyelesaikan risiko tersebut. Contingency plan show the entrepreneur sensitive to entrepreneur risk and it prepared to handle risk. Sebagai contohnya kalau musim COVID, kan, kalau dalam musim COVID, biasanya kita tidak, kalau sebagai seorang pelajar, tidak boleh hadir ke kelas, tidak boleh berkumpul dalam jumlah kuantiti yang ramai. Jadi sebagai contingency plan-nya, sebagai alternative way-nya, pensyarah terpaksa melakukan kelas secara online. Kan, sebab pelajar-pelajar tidak boleh hadir kelas dan tidak boleh berkumpul dalam satu tempat yang ramai. Jadi sebagai alternative way-nya ataupun contingency plan-nya adalah pensyarah terpaksa melakukan kelas secara online. Dan pelajar juga boleh gunakan sumber internet yang ada untuk mencari sebarang maklumat walaupun pembelajaran tidak berlaku secara formal di universiti, di kelas dan sebagainya. Ini juga kita panggil sebagai alternative way ataupun contingency plan bagi risiko yang dihadapi dapat diatasi dengan sebaiknya. Contingency plan show the entrepreneur sensitive to important risk and it prepared to handle the risk. Jadi contingency plan menunjukkan bahawasanya usahawan itu dapat bersedia untuk menangani risiko yang dihadapi. Kan, kalau dalam musim COVID, kedai tak boleh buka, kan, organisasi perniagaan tidak boleh buka. Jadi sepatutnya usahawan mencari alternatif lain, sebagai contohnya alternatif dalam jualan online untuk memasarkan produk yang ingin dijual. Sebab kedai tak boleh buka. Apabila kedai tak boleh buka, barangan tidak boleh dijual secara fizikal, kan, secara berdepan. Sebab musim COVID untuk mengelakkan berlaku sebarang jangkitan penyakit. Jadi nak tak nak, sebagai alternatif way-nya, sebagai contingency plan-nya adalah usahawan atau ahli perniagaan terpaksa memasarkan produk secara online. Jadi customer pun, pelanggan pun tidak boleh keluar dari rumah. Dia akan melihat dalam internet produk-produk apa yang dijual dalam internet. Dan seterusnya terus dihantar kepada rumah. Ini juga kita panggil sebagai alternative ataupun contingency plan. Jika mana barang-barang tersebut tidak boleh dijual, kan, tidak menggunakan alternatif lain, nescaya barang-barang itu akan rosak, kan, dan nescaya para peniaga akan mengalami kerugian. Jadi nak tak nak, peniaga perlu menggunakan jalan lain daripada kedai tak boleh buka. Jalan yang boleh dibuka adalah jualan secara online. Antara platform yang kita boleh guna untuk jualan secara online sebagai contohnya Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, mudah.com dan lain-lain. Itu contohlah. Okay, entrepreneurs say they often started with a big company, then quit. Okay, biasanya dia kerap kali mula dengan syarikat besar, kemudian berhenti. Kan? Are Lone Rangers independent? Kan? Are persevering, disciplined, are confident, self-reliant, have a broad education, are generalists, have basic business skill, started young, are good listener, engage in calculated risk taking. Ni ada satu kata-kata, take risk, if you win, you will be happy, if you lose, you will be wise. Ambil risiko, kan, kita kena ada kemahiran mengambil risiko dan handle risiko itu dengan
sebaik mungkin untuk membantu kita supaya lebih berjaya. Jangan terus merudum dengan risiko yang dihadapi. Jangan terus bersedih dengan risiko yang dihadapi. Sebab kesedihan dengan sikap kita merudum tidak bawa kita ke mana-mana. Yang sebaiknya adalah kita mencari alternatif ataupun contingency plan untuk lebih berjaya. The entrepreneurs say they are opportunity driven, know how to access opportunities, have a quickly learn team building skill, have strong technical skill, appreciate mentorship, are able to manage growth, understand the importance of social interaction and common sense, play not to lose are frequently serial entrepreneurs. Okay, the biggest risk is not taking the risk in a world that changing really quickly. The only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Ini adalah kata-kata daripada Mark Zuckerberg, pengasas kepada Facebook. Jadi risiko yang paling besar adalah is not taking the risk. Kan, bukan sebab kita ambil risiko tersebut. In a world that changing quickly, dalam dunia yang cepat berubah ni, the only strategy yang akan memastikan yang akan buatkan kita gagal adalah sebab kita tak ambil risiko. Nak berjaya kena ambil risiko. Jadi disebabkan dengan kita ambil risiko, kita akan belajar banyak benda. Kalau kita gagal, kita belajar daripada kegagalan tersebut dan kita terus bangkit untuk terus lebih berjaya. Okay. In life, if you don't risk anything, you risk everything. Dalam hidup ni, jika kamu tidak mengambil sebarang risiko, sebenarnya kamu berisiko semua benda, banyak benda. Jadi sebab tu dalam hidup ni, risiko itu dah menjadi lumrah dalam hidup. Kan di mana-mana sahaja ada risiko. Okay. Type of risk: market risk, accident, speculative risk, pure risk means that loss in only possible outcome. Ini adalah contoh-contoh jenis kepada risiko. Kan? Risk, is it good or bad? Okay, kita kena tanya diri kita, risiko ini bagus ataupun buruk? Bagus kerana it provide opportunity. Risiko ini bagus kerana mungkin ia akan beri kita peluang yang baru untuk kita lebih berjaya. Sebagai contohnya kalau musim COVID, risiko kita tidak boleh buka kedai secara fizikal akan menyebabkan kerugian. Disebabkan daripada itu kita ada alternatif way, kita buka secara online. Kan? Disebabkan kita buka kedai secara online, kita dapat pelanggan yang lebih besar di atas, boleh dikatakan satu dunia. It provide return from investment. It help us to be meticulous, alert and always mindful when making decision. Dan risk ni adalah buruk, bad because it is unpredictable. Dia tidak boleh dijangka risiko. Lead to stress and anxiety. Stress dan anxiety, a chance of losing money, akan menyebabkan kita hilang ataupun rugi duit. Okay, concept of risk is a concept that denotes a potential negative impact to an asset or some characteristic of value that may arise from some present process or future event. In everyday usage, risk is often used synonymously with the probability of a no loss. Paradoxically, a probable loss can be a certain and relative in an individual event while having a certainty in the aggregate of multiple events. Okay, maksud risk, beza di antara risk dan uncertainty. Dari segi maksud, risk adalah possibility of loss or injury. Kan, risiko adalah kebarangkalian untuk kita hilang, cedera ataupun berlaku sebarang kerosakan. Manakala definisi of uncertainty, indefinite, indeterminate and not know beyond a doubt. Kan. Dan risk is a present when future events occur with a measurable probability, manakala uncertainty adalah is present when the likelihood of future event is indefinite or incalculable. Kan, itu adalah sedikit beza di antara uncertainty dan risiko.
Dari segi maksud, risk adalah possibility of suffering harm or loss, danger. Risk could be a factor, thing, element or cause involving a certain danger hazard. Risk involve the expectation of loss. And risk is the possibility that return from an investment will be greater or less than forecast. A state of uncertainty where some possible outcomes have an undesired effect or significant loss. Manakala uncertainty adalah is the condition of being uncertain or doubt. Maksudnya tak pasti, ketidakpastian. The lack of uncertainty, the lack of certainty, a state of having limited knowledge where it is impossible to exactly describe existing state or future outcome. The state of mind of an individual who is unable to make any estimate of future event. State of knowledge in which one or more alternative result in a set of possible specific outcome, but where the probabilities of the outcome are neither known nor meaningful. Okay. Itu adalah sedikit di antara beza uncertainty dan risk. Jadi itu saja perkongsian saya untuk kali ini berkaitan dengan perlu ada kemahiran dalam kita nak handle risiko yang dihadapi dalam dunia perniagaan ataupun dalam dunia keusahawanan, supaya dengan risiko tersebut dapat memajukan dunia perniagaan atau keusahawanan ke arah yang lebih berjaya.